Assalamualaikum, salam Jumaat. Okey, sekali lagi dengan Mizu seperti biasa. Okey, topik hari tu yang Mizu nak sampaikan adalah tentang CIDB. Okey, apa itu lesen CIDB? CIDB adalah lesen yang dikeluarkan oleh pihak CIDB untuk peniaga, okey, yang dalam bidang kontraktor untuk membuat bangunan, okey, ataupun pembinaan. Okey. So, topik utama yang Mizu nak kongsikan pada hari itu adalah apa yang kita perlukan untuk kita daftar CIDB. Okey, yang pertama seperti biasa adalah kita perlulah mempunyai entiti syarikat. Okey, sama ada enterprise ataupun sendirian berhad. Okey. Syarikat yang didaftarkan hendaklah bidangnya selari dengan bidang yang ada di CIDB. Sebagai contoh, bidang yang boleh didaftar dalam enterprise ataupun sendirian berhad adalah bidang pembinaan, bidang pembekalan, bidang mekanikal ataupun electrical seperti kejuruteraan awam dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang yang ada disediakan di CIDB. Okey, yang kedua adalah end-up capital. Seperti yang kita tahu ataupun bagi yang baru tahu, CIDB mempunyai 7 peringkat ataupun lebih dikenali sebagai grade. Okey, seperti yang kita selalu panggil adalah G. Sebagai contoh G1, G2, G3, G4, G5, G6 dan G7. Okey, end up capital bagi ketujuh kategori itu berbeza. Sebagai contoh G1 end up capitalnya mestilah 5,000. G2 25,000 dan G3 50,000 dan seterusnya sampailah G7 end up capital mestilah 750,000 sebab di setiap grade CIDB mempunyai kelainan ataupun perbezaan dari segi keupayaan tender. Macam contoh G7 keupayaan tendernya adalah unlimited. Okey. Yang ketiga yang kita perlukan adalah profil syarikat. Okey, profil syarikat adalah dokumen berkenaan dengan Kitabun Perniagaan. Sebagai contoh, lesen-lesen perniagaan yang dah didaftar, okey, ataupun dokumen-dokumen SSM berkaitan dengan Kitabun sediaan berhad. Okey, profil syarikat tu penting untuk CIDB melihat ataupun menilai Kitabun keupayaan syarikat dalam mendaftar apa jenis G yang kita mahukan. Okey. Yang keempat adalah personal technical. Yang keempat adalah penting sebab sekiranya untuk mendaftar di CIDB perlulah paling minimum pun adalah sijil kemahiran. Sebagai contoh kompetensi yang ada, sijil kemahiran yang ada dalam bidang electrical, dalam bidang pembinaan, dalam bidang kejuruteraan awam ataupun ijazah kejuruteraan awam. Okey, ia adalah penting sebab personal technical itulah yang akan menentukan bidang apa yang kita ambil dalam lesen CIDB. Okey, and then berkaitan dengan kad hijau. Okey, banyak orang tanya kad hijau tu ada khusus kah? Yes, kad hijau ada khusus. Okey, hanya melibatkan khusus selama 1 hari sahaja. Okey. Jadi ia adalah perkongsian untuk hari itu tentang CIDB. Okey, untuk urusan CIDB secara langsungnya Mizu nak berkongsi sedikit bahawa NR Excellent pun ada menawarkan perkhidmatan mendaftar CIDB ataupun nak upgrade kita orang pun CIDB. Jadi untuk maklumat lanjut boleh terus hubungi HQ NR Excellent Kuching. So sekian saja untuk kongsi hari itu. Terima kasih.